jiwa. Langkah drastik kerajaan negeri menggantung perdagangan tukar barang antara Malaysia dan Filipina merupakan langkah tepat dalam memastikan keselamatan penduduk dan pelancong ke negeri ini sentiasa terjamin. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, pendekatan tersebut adalah langkah terbaik dalam menangani insiden penculikan yang banyak tertumpu di perairan pantai timur Sabah. Bagaimanapun, beliau yakin insiden penculikan 4 rakyat Malaysia di perairan Pulau Ligitan sempurna baru-baru ini tidak memberi impak besar terhadap industri pelancongan negeri. Langkah ini perlu untuk menjaga industri pelancongan kita. Dan industri pelancongan kita bernilai 6,4 bilion satu tahun. Nah, ini dan dia akan bertambah. Arti dia, kita kena menjaga industri yang menjana pendapatan yang lebih besar kepada rakyat. Dato' Masidi ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Bah Ngamlai itu di Konti Radio Malaysia Sabah FM dan Kita Baini di studio TV di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Kota Kinabalu. Mengenai jerebu di negeri ini, katanya kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk melakukan pembenihan awan untuk mengurangkan kesan jerebu terhadap manusia dan alam sekitar. Justru beliau berharap penduduk berkenaan tidak terlibat dalam sebarang aktiviti pembakaran belukar atau hutan yang boleh menyebabkan jerebu. Kes penyakit berkaitan jerebu di 4 daerah terjejas iaitu Beaufort, Kuala Penyu, Papar dan Sepitang meningkat. Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah Dr. Christina Rundi dalam kenyataan di Kota Kinabalu berkata, peningkatan itu berdasarkan hasil pemantauan penyakit berkaitan jerebu yang dilakukan jabatan berkenaan di semua daerah terbabit. Di Beaufort, kes penyakit berkaitan jerebu di hospital daerah itu meningkat daripada 508 kes kepada 580 kes sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Bagi tempoh 3 hari dalam minggu ini sahaja, penyakit konjuktivitis atau mata merah, selesema dan asma meningkat kepada 310 kes berbanding 346 kes sepanjang minggu lepas. Pengarah Hospital Beaufort, Dr. K. Sutarsan yang ditemui pemberita RTM di Beaufort berkata, peningkatan itu melibatkan hampir 70% pesakit luar. Okey, yang paling tinggi memang kes asma. Kes asma keadaan mereka ke unit kecemasan memang tinggi. Sejak 1 month, 4 minggu ni memang sangat tinggi dan kami pihak hospital pun terpaksa letak lebih ramai staf ke bahagian asma untuk dapat menampunglah keadaan kita rawatan tidak terjejas lah supaya dia lancar. Pesakit pun meningkat juga dan berkaitan oksigen juga kita terpaksa standby lebih banyak. Selain memberi rawatan kepada pesakit luar, pihak hospital juga memantau kesihatan anggota bomba dan jabatan perhutanan yang terlibat operasi untuk mengelak dehidrasi teruk terutama apabila terdedah cuaca panas bersuhu tinggi. Sebagai langkah pencegahan, pihak hospital giat mengedarkan penutup muka kepada keluarga dan pesakit. Orang ramai dinasihat mengurangkan aktiviti luar, meminum bekalan air bersih yang mencukupi dan memakai penutup muka untuk mengelak terdedah terus kepada jerebu. Sebanyak 12 menara talian penghantaran elektrik di negeri ini perlu dipindahkan berikutan hakisan tanah yang berlaku pada tapak menara berkenaan. Menara terbabit merupakan antara 25 tapak menara berisiko menerima hakisan tanah pada tapak di seluruh negeri. Ketika ini, 3 menara talian penghantaran telah dipindahkan, iaitu di Kampung Kirokot Tambunan, Kampung Hologilat Pangi dan Kampung Sapadulang Lahadatu. Menurut Pengurus Besar Penghantaran Sabah Electricity Sdn Bhd SESB, Insinyur Muhammad Yaakob Haji Jaafar, kerja-kerja pemindahan 2 menara di Kampung Kirokot Tambunan telah dimulakan 1 April lalu dan dijangka siap sepenuhnya 13 April ini. SESB memperuntukkan sejumlah 3.5 juta ringgit bagi pemindahan kedua-dua menara berkenaan yang membekalkan 275 kV tenaga termasuk 100 MW kepada pengguna di kawasan Kolopis Penampang dan Segaliut Sendakan serta beberapa kawasan pantai timur Sabah.
Insinyur Muhammad Yaakob berkata demikian ketika menyampaikan taklimat sempena lawatan projek pemindahan menara talian penghantaran di Kampung Kirokot, Tambunan. Turut serta dalam lawatan ini, Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur, Datuk Bobby Swan mewakili Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkesos Sabah membayar tuntutan pampasan sebanyak 4.61 juta ringgit membabitkan 4,123 pelbagai kes sepanjang tahun lalu. Pengarah Perkesos Sabah Haji Azhar Mat Nazri berkata kes kemalangan merekodkan tuntutan tertinggi berikutan peningkatan kes itu berbanding tahun sebelumnya. Statistik kemalangan di negeri Sabah ada berlaku peningkatan bagi kes-kes kemalangan perjalanan ke tempat kerja. Ya. Dalam tahun 2015, kemalangan yang direkodkan di negeri Sabah yang direkodkan kepada Perkeso adalah sebanyak 525 berbanding tahun sebelumnya iaitu sebanyak 462 kes kemalangan. Jadi ini menunjukkan peningkatan sebanyak 13.63%. Manakala kes kemalangan industri menurun 17% iaitu 703 tahun lepas berbanding 847 pada 2014. Haji Azhar memberitahu media selepas program teras pencegahan kemalangan peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Menurutnya Perkeso menyasarkan 12 premis majikan terpilih untuk program tersebut dalam usaha mencegah dan mengurangkan nahas jalan raya. Kepimpinan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Jawatankuasa Kemasyarakatan dalam Bandar JKDB digesa menjadi mentor kepada kelompok masyarakat yang diwakili. Ini termasuk menggalakkan penglibatan golongan belia dan wanita bersikap telus dalam membuat keputusan, memberi perhatian terhadap isu alam sekitar dan menangani isu keselamatan di kawasan masing-masing. Tegas Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Radin Maleh, kepimpinan JKKK dan JKDB perlu menggalakkan golongan wanita dan belia untuk memiliki sekurang-kurangnya satu bidang kemahiran yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan sekaligus memperbaiki taraf hidup diri dan resmikan Majlis Penutupan Kursus Pengurusan dan Pentadbiran JKKK dan JKDB kawasan Dun Inanam di Kota Kinabalu. Datuk Radin juga mahu semua pengerusi JKKK dan JKDB menjadualkan mesyuarat bulanan secara tetap untuk memastikan ketulusan pemimpin dalam membuat sebarang keputusan secara persetujuan ramai dan tidak meminggirkan pendapat ahli. Selain itu, katanya isu-isu alam sekitar harus diberi perhatian dengan pelaksanaan aktiviti gotong royong untuk mencegah penularan wabak penyakit berjangkit di kawasan kampung. Dari aspek keselamatan pula, kepimpinan JKKK dan JKDB diingatkan agar sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam menangani isu-isu keselamatan seperti penyalahgunaan dadah, pendatang asing tanpa izin, pencerobohan tanah kerajaan dan aktiviti penyeludupan. Kursus 3 hari ini disertai 71 orang melibatkan pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha serta ahli JKKK dan JKDB kawasan Inanam. Majlis Belia Sabah MBS di Saran mewujudkan sukarelawan belia untuk menggalakkan golongan belia sentiasa berada di barisan hadapan dalam kerja-kerja kesukarelaan, khususnya ketika menghadapi bencana alam. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan mencadangkan perkara itu selepas majlis penyerahan geran tahunan MBS dan 14 badan gabungan Majlis Belia Sabah di Kota Kinabalu. Memainkan peranan untuk membantu pihak-pihak tertentu, terutama pihak kerajaan juga agensi-agensi dalam kerja-kerja sukarela apabila kita menghadapi musibah-musibah. Contohnya musibah banjir, kebakaran, musibah gempa bumi dan sebagainya. Dalam majlis ini sejumlah 2.55 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan aktiviti MBS dan Badan Gabungan Majlis Belia Sabah tahun ini. Menurut Datuk Taufik, lagi peruntukan bagi golongan belia tidak terjejas walaupun negara berdepan situasi ekonomi tidak menentu. Ini membuktikan kerajaan benar-benar prihatin dalam pembangunan modal insan dan peningkatan kualiti belia.
Kecemerlangan pelajar dalam kurikulum maupun co-kurikulum adalah aset dan penentu kepada masa depan pelajar kelak. Perkara ini ditegaskan Ketua Pemuda UMNO bahagian Beaufort, Datuk Isnin Haji Ali Yassin ketika merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Paul 2016 di Beaufort. Menurut Datuk Isnin, kejayaan memiliki keputusan cemerlang adalah satu kebanggaan pelajar, ibu bapa, sekolah dan masyarakat. Justru pelajar tidak seharusnya leka, sebaliknya sentiasa menumpukan perhatian terhadap pembelajaran untuk memperoleh keputusan cemerlang, seterusnya memperbaiki masa depan keluarga. Dalam masa sama, ibu bapa dan guru juga perlu berperanan dengan mengadakan kelas bimbingan, kem motivasi, meningkatkan kualiti sesi pengajaran dan pembelajaran selain memberi sokongan moral. Lebih 200 pelajar terdiri daripada pelajar terbaik tingkatan, pelajar cemerlang PT3 dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2015 yang diraikan dalam majlis ini turut menerima hadiah wang tunai dan sijil. Seramai 120 peserta dari seluruh negara akan menyertai kejohanan terbuka golf amatur kali ke-28 Anjuran Sabah Golf and Country Club SGCC bermula hari ini. Kejohanan 2 hari di SGCC Kota Kinabalu akan mempertaruhkan hadiah utama RM3,000 daripada jumlah hadiah keseluruhan sebanyak RM21,000. Pengurusi penganjur, Insinyur Eng Long Fa, memberitahu demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan yang diketuai Presiden SGCC, Datuk George B.H. Bandusena, bertujuan menjemput Tun Haji Johar untuk menyempurnakan kejohanan tersebut pada 10 April ini. Dalam kunjungan ini, Tun Haji Johar telah dimaklumkan tentang perkembangan terbaru SGCC. Seterusnya, kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di Sabah dalam diari hari ini. Seawal 8 pagi ini akan berlangsung majlis perasmian sambutan Hari TB Sedunia 2016 peringkat Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu di Auditorium Panas 2 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 2 petang, program santai dan penyampaian sumbangan amal akan diadakan di Kampung Kebagu Menggatal, Kota Kinabalu. Akhir sekali, pada pukul 7.30 malam akan berlangsung majlis malam kesenian bersama penerima Sea Right Award 2015 Malaysia sempena Festival Penulis Negeri Sabah ke-5 2016 di Dewan Utama College Vocational Beaufort. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.